Selepas semua parti ini mencapai kegagalan, dekat situlah wujudnya satu gerakan atau parti baru yang mencapai kejayaan untuk menyebarkan pengaruh mereka di dalam negara kita. Dan parti yang saya maksudkan ialah Hai, Assalamualaikum. Mana bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi, Let Histrozi Teach You History. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang ke-6 tingkatan 4, ancaman komunis dan pengisytiharan darurat. Dalam video yang sebelum ini, kita dah belajar tentang apakah maksud komunis. Jadi siapa yang belum check out video saya yang sebelum ini, boleh check out dekat channel YouTube saya, apa itu komunis, untuk memahami maksud dan dari mana datangnya ideologi komunis ini. Jadi untuk video kali ini, kita nak belajar pula macam manakah pengaruh komunis itu boleh masuk dalam negara kita. Alright. Dalam orang kata sejarah, ada mengatakan bahawa parti ataupun pengaruh komunis ini masuk ke dalam negara kita daripada dua negara. Ada yang memberitahu bahawa parti komunis ataupun pengaruh komunis datang daripada China. Ada yang kata datang daripada Indonesia. Jadi kita nak tengok apakah parti-parti politik yang dikatakan mempunyai pengaruh komunis dan tersebar luas dalam negara kita. Kita pergi kepada parti-parti yang datang daripada China. Alright? Kita pergi kepada yang pertama dahulu, iaitu Parti Kuomintang ataupun KMT yang ditubuhkan pada tahun 1920-an. Jadi, Parti Kuomintang ini sebenarnya satu parti komunis yang memang dah lama di China. Alright? Jadi, mereka mula bertapak dan mula masuk ke dalam negara kita dan menubuhkan cawangan atau cawangan parti-parti mereka di setiap bandar yang ada. Contoh bandar-bandar yang ada Parti Kuomintang ini adalah seperti Bandar Kuala Lumpur, Bandar Muar dan juga Bandar Melaka. Itu daripada Parti Kuomintang. Ada juga pendapat mengatakan komunis dalam negara kita disebarkan melalui satu sekolah namanya main school yang datang daripada China juga. Jadi main school ini digerakkan oleh siapa? Digerakkan oleh orang-orang yang berketurunan Hayam. Orang keturunan Hayam ini datang daripada China. Okey? Dan main school ini dikawal terus daripada Parti Komunis China di negara mereka. Jadi Parti Komunis China lah yang telah mengarahkan orang-orang China untuk datang ke Tanah Melayu dan menubuhkan main school. Jadi itu adalah orang kata daripada pengaruh yang kedua daripada main school. Ada yang katakan komunis dalam negara kita datang daripada mereka-mereka yang belajar di main school ni. Dan ada juga yang mengatakan bahawa parti ataupun pengaruh komunis ini datang daripada Parti Komunis Nayang. Parti Komunis Nayang ini digerakkan atau ditubuhkan atas arahan satu parti komunis internasional yang dipanggil sebagai Komintern International yang bertapak di Moskow, Rusia. Yang mana Komintern inilah yang telah mengarahkan ditubuhkan Parti Komunis Nayang di Tanah Melayu untuk menyebarkan pengaruh komunis. Tapi menemui kegagalan. Alright, menemui kegagalan. Jadi kat situlah Komintern telah mengarahkan untuk tubuhkan satu parti yang lebih baru yang dinamakan sebagai PKN. PKN ni apa? Kita akan belajar sekejap lagi. PKN ni apa, cikgu? Kita pergi kepada yang seterusnya. Itu adalah pengaruh daripada China. Okey, ada juga yang mengatakan pengaruh komunis dalam negara kita datang daripada Parti Komunis Indonesia. Yang mana Indonesia ini orang kata dipengaruhi oleh pengaruh komunis lebih awal daripada Tanah Melayu. Jadi pemimpin-pemimpin komunis di Indonesia datang ke Tanah Melayu untuk menyebarkan ideologi komunis itu. Dan kenapa mereka datang ke Tanah Melayu? Kenapa mereka tak sebarkan dekat negara mereka saja, cikgu? Ianya disebabkan oleh penyebaran di Tanah Melayu berlaku kerana kegagalan Parti Komunis Indonesia untuk menyebarkan komunis di Tanah Jawa. Atau di Pulau Jawa lah, senang kata mereka gagal di Indonesia, jadi mereka nak sebarkan komunis tu ke dalam negara kita pula. Dan siapa pemimpin-pemimpin yang menyebarkan ideologi komunis melalui Parti Komunis Indonesia ni, cikgu? Dalam buku teks kamu ada ramai. Contohnya kita ada
Alimin, kita ada Tan Melaka, kita ada Mioso dan macam-macam lagi lah. Kalau boleh tengok buku teks kamu ada beberapa lagi nama, saya letak 3 sahaja. Alright? Dan Parti Komunis Indonesia ini menyebarkan ideologi komunis mereka di bahagian utara Tanah Melayu. Maksudnya negeri-negeri seperti Pulau Pinang, Perak, Kedah dan sebagainya. Dekat situlah mulanya bertapak parti-parti komunis daripada Parti Komunis Indonesia ini. Tapi Parti Komunis Indonesia ni juga mencapai kegagalan. Kenapa cikgu? Sebab cara perjuangan PKI. PKI ni Parti Komunis Indonesia. Cara perjuangan PKI ini menggunakan kekerasan. Jadi bila dia berjuang menggunakan kekerasan, parti ini tidak mendapat sambutan oleh orang-orang Tanah Melayu. Kita nak berjuang mendapatkan kemerdekaan, kita tak nak gunakan kekerasan. Tapi itu yang diperjuangkan oleh Parti Komunis Indonesia. Disebabkan itulah kenapa PKI ini walaupun berjaya ditubuhkan tapi tidak mendapat sambutan daripada orang-orang di Tanah Melayu. Dan kalau kita simpulkan kat sini, kalau kita nampak dekat sini, majoriti daripada parti-parti politik yang kita belajar ni semua gagal dalam menyebarkan ideologi komunis. Ini gagal. Okey, ada yang tidak berkembang dan sebagainya. Jadi macam mana kak pengaruh komunis tu boleh tersebar luas dalam negara kita, cikgu? Sebenarnya selepas parti-parti ni semua ada dalam negara kita dan majoritinya, tak semua majoritinya mencapai kegagalan, wujudnya satu lagi parti politik atau parti komunis yang paling besar, dan parti komunis inilah yang telah berjaya mempengaruhi sebahagian daripada penduduk Tanah Melayu untuk menyertai ideologi komunis mereka. Dan parti yang saya sebutkan ialah Parti Komunis Malaya ataupun PKM. Kamu pernah belajar pasal PKM ini pada bab yang ketiga ketika kedatangan Jepun. Jadi PKM inilah yang telah ditubuhkan oleh Kuomintang. Ingat tadi kita belajar Parti Komunis Malaya gagal. Jadi di situlah Kuomintang telah mengarahkan supaya ditubuhkan satu parti baru yang lebih bersifat, orang kata lebih bersifat tempatan. Sebab kalau dia namakan Parti Komunis Malaya, orang-orang Melayu tak nak. Kena letak nama yang ada semangat, orang kata semangat nationalism sikit. Parti Komunis Malaya, baru ada self-belonging dekat nama Parti Komunis itu. Jadi tukar nama kepada PKM ataupun Parti Komunis Malaya. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut Parti Komunis Malaya ni macam mana pula perjuangannya, cikgu, kita akan belajar dalam video yang akan datang. Alright? Jadi kalau korang nak video tentang Parti Komunis Malaya ataupun PKM, korang boleh komen di ruangan komen. Jadi itu saja orang kata bahagian yang seterusnya tentang bagaimanakah pengaruh komunis dalam negara kita. Ada yang kata daripada China, ada yang kata daripada Indonesia. Alright? So jangan lupa follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, Histrozi, Histrozi. Itu saja. Let Histrozi teach you history.